forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan dan respon Datuk Long Omar Adam terhadap apa? Isham Dakwa dipecat tanpa melalui lembaga disiplin. Saya baca detail sikit. Bekas ahli MKT UMNO Isham Jalil mengesahkan telah menerima surat pemayatan daripada parti namun enggan merayu kerana keputusan itu dibuat tanpa melalui lembaga disiplin. Bercakap kepada FMT, bekas Ketua Pelanggan UMNO itu mendakwa tindakan berkenaan dibuat Presiden Zahid Hamidi pada mesyuarat MKT Rabu lalu. Okey tuan-tuan, mari kita dengar jawapan daripada Datuk Long Omar Adam. Dia akan letak komen macam biasa. Panas sikit boleh Datuk Okey, boleh. Okey, ada satu dakwaan daripada Isham Jalil yang dia cakap beliau ni tidak diadili oleh Jawatankuasa Disiplin Parti dan keputusan pemecatan tu dibuat oleh Presiden Parti sendiri. Pertama sekali saya nak beritahu dia dalam UMNO ni dia ada satu fasa yang menyatakan bahawa ketika tiada Perhimpunan Agung UMNO, Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah pembuat dasar dan juga keputusan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Okey? Dalam erti kata lain, dalam parti kita ni, MKT berkuasa mutlak membuat apa juga keputusan. Bukan setakat Isham Jalil boleh dipecat. Bukan setakat saya pun dulu dipecat tanpa dibawa kepada jawatan kuasa disiplin parti, kan? Presiden parti pun boleh dipecat. Ini nak beritahu itu adalah kuasa yang ada kepada Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Okey. Dia masalah disiplin apabila seseorang itu melanggar disiplin parti, contohnya macam kes Hisham Jalil. Okey. Kes Hisham Jalil ni dia lebih kurang macam kes saya lah. Cuma saya melawan parti sebelum parti menjalinkan kerjasama dengan masa tu ialah Tun Dr. Mahathir. Peringkat awal parti nak menjalankan kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Saya lawan sebelum parti membuat keputusan. Lepas tu saya dipecat. Tapi yalah, saya dipecat ni pun kerana saya melanggar tata etika ahli. Sebab ahli pertama kena jalankan, dia kena jaga nama baik parti, dia kena dia tak boleh dipanggil memburuk-burukkan parti dan sebagainya lah. Dan atas dasar itu, sebab kenyataan-kenyataan yang saya keluar, saya cuba nak halang kerjasama tu dalam parti, tak berjaya. Saya menggunakan media sosial. Ini kita kena faham, bila kita start gunakan media sosial, maka kita dah langgar tata etika parti lah. Bila kita menentang sambil mengkritik pemimpin di media sosial, itu kita dah automatik melanggar tata etika parti. Jadi kalau dah saya tulis terang-terang di website, saya buat live dan sebagainya, tak perlulah saya dibawa kepada Jawatankuasa Disiplin. Biasa yang dibawa kepada Jawatankuasa Disiplin ni, kalau misalnya kes tu sama, tak terang. Macam saya terang-terang belasah presiden pada ketika itu. Saya terang-terang mengecam mereka yang bersama dengan presiden mahu menjalinkan kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Memang saya guna media sosial. So, saya ambil risiko lah, kan? Dan saya dipecat. Okey. Sama juga dengan kes YB Khairi Jamaluddin, kan? Kenapa ada orang dihadapkan ke Jawatankuasa Disiplin, ada orang tidak dibawa kepada Jawatankuasa Disiplin? Saya nak beritahu, kes Khairi Jamaluddin saya bawa pergi Jawatankuasa Disiplin. Tetapi disebabkan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin, contohnya lah, dia kata parti kita dah sesat, parti kita dah rosak,
kan? Dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang akhirnya digunakan oleh musuh ketika pilihan raya untuk membenamkan calon-calon Barisan Nasional yang lain. So, tak perlulah bawa kepada jawatan Kawasan Disiplin sebab kesalahan dia tu clear cut dan ada dalam Facebook Khairi. Sama juga kesalahan yang saya lakukan, kan? Walaupun niat saya baik, saya tak nak parti saya bersekongkol dengan Mahathir, tetapi saya langgar tata etika keahlian, tata etika ahli. Kita parti ada disiplin. Maka saya hadaplah, kan? Tetapi lepas saya dipecat, saya merayu. Saya merayu kerana niat saya tak nak parti kerjasama dengan Mahathir je, kan? Saya merayu. 8 kali saya tulis surat rayuan. Tapi bila Khairi dipecat, kan, dia tak merayu, kan? Dia tak merayu. Jadi macam mana dia nak diterima balik sebagai ahli? Sama juga dengan Hisham Jalil, kan? Dia mengundang untuk dia dipecat. Dia mencabar lagi, mencabar lagi. Dia memang nak sangat dipecat. Kita pun tahulah, dia dah lebih mesra ke puak-puak. Dia dah pergi berjumpa dengan dengan Din Botok ni, apa nama, Khairuddin Abu Hassan. Dia dah jumpa dengan Khairuddin lah, dia jumpa dengan macam-macam jenis orang, kan? Khairuddin pun bukan sekali dia terjumpa, terserempak. Dia sendiri mengaku dia dah banyak kali jumpa. Itu sebab ayat-ayat yang keluar daripada dia memang berbeza. Sebelum pilihan raya, kita ambil contoh, macam saya menentang kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Macam Hisham Jalil, dia ketika dia ketua perangan, dia menyokong kerjasama dengan PH dan DAP. Dia menyokong kerjasama tersebut. Dan dia menyokong parti daripada 56 orang, hanya YB Razali Ibrahim dan juga Alwi Cik Mat. 2 orang je yang menolak kerjasama di dalam MKT UMNO, yang menolak kerjasama dengan PH. Dia sebagai ketua perangan ketika itu, dia menyokong. Cuma lepas dia bertanding MT, dia dah menang MT. Kebetulan Datuk Seri Azalina kalah MT. Dia dah menang MT, dia dah ada kursi di dalam MT. Maka Datuk Seri Azalina diberikan jawatan ketua perangan. Yang tu dia tak puas hati. Dia mula meroyan. Bila dia dah mula meroyan, Datuk Seri Zahid cuba untuk pujuk dia apa semua, tawarkan dia jawatan JLC. Bukan 1, 2. 2. Ini saya sendiri tanya. Dan kemudian, yalah, dia nak chairman tapi dapat board of director. So ini yang menyebabkan dia terus menerus meroyan, dan mula menyerang. Jadi bukan soal prinsip dia, maknanya kalau soal prinsip dah lama lah dia menentang kerjasama dengan DAP. Sekarang dia ubah ayat. Bila saya cakap macam tu, dia kata dia hanya menyokong kerjasama dengan DAP, tapi dia tak menyokong kerjasama dengan DAP masuk pilihan raya. Pertama sekali saya nak beritahu, DAP tak bertanding di kawasan-kawasan yang UMNO bertanding, kan? Kedua, pakailah otak Hisham Jalil ni. Takkanlah Agung nak diktit satu persatu apa yang UMNO perlu buat. Kena faham ni. Kalau tuanku cadangkan supaya UMNO, BN kerjasama dengan PH, maka kerjasamalah. Kerjasama tu maknanya bentuk kerajaan bersama. Bila berhadapan dengan pilihan raya pun bersama. Macam mana kita duduk dalam kerajaan bersama bila berhadapan pilihan raya, kita lawan satu sama lain. Macam UMNO dengan PN, mula-mula bentuk kerajaan bersama. Bila masuk pilihan raya Sabah, kita bersama. Tapi lepas Sabah, kita tengok, bila kita bentuk kerajaan bersama, kita masuk pilihan raya bersama, kita kena tikam, kena bully, sekerat jalan masa pilihan raya Sabah, dia bawa masuk separuh daripada parti yang dulu bersama dengan BN masuk dalam Parti Perikatan Nasional. Kemudian dia bagi pula dengan calon-calon bebas 200,000 supaya lawan dengan calon UMNO. Itu pengkhianatan yang menyebabkan akhirnya Datuk Seri Zahid dan teman-teman MT memutuskan untuk pilihan raya di Melaka, Johor dan juga pilihan raya di peringkat persekutuan
kan, kita go solo. Itu yang kita sebut no DAP, no Anwar, no DAP dan no Bersatu. Itu untuk sebelum berlakunya pilihan raya 2022. Memang kita pergi solo pun. Tapi lepas pilihan raya 2022 tak ada orang menang. Apa pilihan yang kita ada? Rakyat dah buat keputusan, tak bagi peluang pada BN menang, tak bagi peluang PH menang. BN pun tak menang. Tak ada pemenang. So tuanku suruh PN dengan PH berpakat. PN tolak, maka akhirnya BN yang diminta untuk berpakat dengan PH. Kemudian kawan-kawan lain join. Dah cukup 148. Kita ada 2/3. Ni cerita dia, kan? Jadi Isham tak payah ceritalah, kan? Dia kata dia hanya sokong kerjasama dengan DAP, tapi tak sokong masuk pilihan raya dengan DAP. Ini mengarut, kan? Tak masuk akal. Okey tu. Tapi tu, adakah akan memecat Isham ni umpama orang yang tidak bersama presiden ataupun parti bakal dipecat? Adakah ini amaran dan presiden ini tak ada kena-mengena pasal dia lawan presiden, kan? Dia tak lawan presiden pun kerana kita kerjasama dengan DAP. Tak ada. Dia menyokong, kan? Dia hanya lawan presiden lepas dia tak jadi ketua perangan. Dia hanya lawan presiden lepas dia tak dapat kursi JLC, kan? Kemudian dia menggunakan cerita nak menyatukan Melayu. Tak ke bodoh cerita ni? Dia dulu selaku ketua perangan, kerja dia membelasah Perikatan Nasional, membelasah Mahathir. Dia sendiri banyak berceramah, bercerita macam mana UMNO dibuli bila bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Tapi hari ini dia suruh kita UMNO kerjasama dengan Perikatan Nasional. Tak ke gila tu, kan? Dia suruh kita berbaik dengan PAS, berbaik dengan apa ni, dengan apa tu, Bersatu. Saya nak beritahu, bukan kita tak boleh berbaik, tetapi kalau nak ikutkan, kalau UMNO ni fikir pasal nafsu dia, kalau UMNO ni fikir hanya pasal orang Melayu saja, UMNO tak fikir tentang apa yang akan jadi pada rakyat. Memang kita lebih suka kerajaan Bumiputera, kan? Mana-mana jenis orang mestilah diutamakan kaum dia, kan? Kita tak nafikan tu. Tetapi kita tak boleh fikir tentang kaum kita saja. Kita perlukan kerajaan yang kuat. Kita perlukan kerajaan yang boleh memerintah dengan aman, damai, mempunyai kekuatan politik yang stabil, supaya pelabur boleh masuk kembali ke dalam negara kita, supaya pelabur bila masuk, dia bawa duit dia mengukuhkan mata wang kita, dia mengukuhkan Bursa Saham Kuala Lumpur, dia menambah lebih banyak kilang-kilang, industri-industri di dalam negara ni, dia mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, dia mengurangkan kadar pengangguran dan dia mengurangkan juga kadar jenayah pada dalam negara ni. Pertumbuhan ekonomi juga akan menyebabkan kita boleh bantu rakyat dengan lebih berkesan. Jadi itu sebab, apa jadi pun, kita mesti memilih satu gabungan yang lebih stabil. Pertama sekali, memanglah kita nak gabungan yang lebih jujur untuk bersama dengan kita. Kita dah pernah bagi peluang kepada Bersatu dan PAS, dan mereka ni ternyata telah mengkhianati kita. Sampai hari ini Datuk Seri Najib berada dalam penjara. Datuk Seri Zahid hampir-hampir juga nak dipenjarakan, tapi Allah Ta'ala selamatkan dia, kan? Sekarang nak membebaskan Datuk Seri Najib pun bukan satu perkara yang mudah. Kita merayu, supaya yalah, kita berdoa semoga Allah Ta'ala buka lah pintu hati Kebauduli tuanku yang Tuan Agong ni. Kalau boleh sebelum tuanku kembali ke
Pahang, kan, diberikanlah pengampunan diraja kepada Datuk Seri Najib. Itu je yang kita mampu buat. Buat lebih-lebih pun tak boleh. Kita tak nak setengah-setengah orang tu bila mereka ni bertindak seolah-olah menekan baginda tuanku. Dan ini juga boleh menjejaskan peluang Datuk Seri Najib daripada dibebaskan. Okey. Okey, baik tu. Last tu berkenaan dengan Hisham Jalil ni. Apa lagi? Apa lagi dia tu? Hisham Jalil mendakwa. Jangan bagi dia sebenarnya dia ni attention seeker. Dia nakkan perhatian. Saya tak tahu lah dia ni anak bongsu ke, anak sulung ke, anak apa kan. Yang kalau tanya dengan Sanusi, dia kata Hisham ni anak seluang. Saya tak tahulah seluang tu benda. Okey tu. Adakah pemecatan Hisham Jalil ni hak mutlak Presiden akhirnya dibawa di dalam mesyuarat kerja tertinggi UMNO? Dia macam ni, bila dia mengeluarkan kenyataan, dia mengeluarkan banyak kenyataan-kenyataan yang terang-terang dia langgar tata etika ahli, maka saya sendiri secara peribadi minta supaya jangan ada double standard dalam parti. Saya sendiri secara peribadi minta di dalam saya tak boleh ceritalah saya minta di mana, tetapi kita di antara para MT ni kita ada cara berhubung, berkomunikasi. Saya minta supaya diberikan keadilan. Sebab sebelum tu memang parti membuat keputusan tak nak layan Hishamuddin ni. Ni Hisham Jalil ni. Hisham Jalil ke Hishamuddin sama gila lah. Tetapi bagi saya tak adil. Sebab ada orang dia kritik sikit pun dia kena pecat. Dia sabotaj parti sikit pun dia kena pecat. Tetapi apa yang Hisham Jalil buat tu dah keterlaluan. Sampai kata kita ni baru di AP, tetapi tidak ada sebarang tindakan. Kalau ikut parti, memang sebenarnya parti tak nak ambil tindakan pada Hisham Jalil. Sebab kita memang tahu dia memang nak dia dipecat supaya dia boleh jadi hero. Dia boleh jual diri dia kat sebelah sana. Memang parti peringkat awalnya begitu. Tetapi bila satu demi satu kenyataan-kenyataan media ini dibuat sebelum MT, setiap kali sebelum MT dia akan buat benda ni. Memang dia nak suruh kita pecat dia. Tapi dia silap lah. Dia silap lah. Bila dah ramai orang, saya nak beritahu, ramai orang minta supaya dia dipecat. Saya tak boleh beritahu exactly lah apa yang berlaku dalam MT, kerana kita semua terikat dengan sumpah setia MT. Tapi ini disebabkan penerangan, kita perlu jelaskan. Ramai orang minta supaya tindakan diambil supaya berlaku adil, kerana ramai orang lain yang melanggar tata etika keahlian diambil tindakan, tapi dia tidak diambil tindakan. Jadi bila mesyuarat MT yang lepas, bila perkara ini dibangkitkan, saya nak beritahu setiap kali ada isu-isu macam ni, Presiden akan bagi semua MT berucap. Semua MT berucap. Saya tak cakap lah, sebab saya akan bagi peluang kepada kawan-kawan MT yang lain berucap. Sebab biasanya saya akan gunakan saluran komunikasi kami untuk saya sampaikan apa yang nak saya sampaikan sebelum meeting. Jadi dekat meeting tu bagilah orang lain untuk berucap. So selepas semua orang dah bagi pandangan masing-masing, maka kita sebulat suara bersetuju untuk Hisham Jalil dipecat. Memang ada pandangan sebelum tu, ada yang cadang gantung, ada yang cadang pecat, tapi ramai yang cadang pecat, maka last kali sebulat suara pecat. Ini sebenarnya apa yang berlaku lah. Tetapi tahulah, kalau dah hati tu busuk, dia tuduh Presiden gunakan veto, dia tuduh Presiden pecat dia kerana apa ni,
dia kritik presiden. Tu tak betul tu. Tu semua cerita dongeng. Orang kalau hati tak bersih ni, dia boleh mereka macam-macam cerita. Okey? Okey, baik Tok. Kita tinggalkan Hisham Jalil. Saya ada satu soalan. Kalau nak kira orang yang kritik presiden ni, semua akan dipecat. Dr. Akmal tu dah lama dah kena pecat. Dira Abu Zahar dah lama kena pecat. Fuad Tukirin di Johor dah lama kena pecat. Ramai lagi ketua pemuda bahagian, ramai yang patut dah lama kena pecat. Betul tak? Kenapa dia orang tak kena pecat? Kerana belum sampai ke tahap melampau sehingga menyebabkan MT terpaksa mengambil keputusan. Nak kena tahu kerja jawatan kuasa disiplin parti ni menyiasat dan kemudian memberi cadangan saja kepada MT. Yang ada kuasa memutuskan pemecatan seseorang bukan jawatan kuasa disiplin parti. Bab ni pun Syam Jalil ni fail. Sepatutnya dah jadi MT UMNO ni ambil tahulah sikit tentang proses apa yang berlaku dalam parti. Struktur parti pun dia tak faham kan. Tak semestinya pemecatan itu mesti melalui jawatan kuasa disiplin parti. Memang parti ada disiplin. Kalau dalam kes dia, kes saya, kes KJ, dah terang-terang apa yang kami cakap tu ada dekat Facebook. Nak buat apa pergi siasat lagi? Betul tak? Semuanya ada bukti. Apa yang Syam Jalil tulis, Syam Jalil cakap, semua ada bukti. Dan dia post, merata dia post. Memang niat nak memalukan parti dengan mengatakan parti ni baru di AP lah, apa semua penjilat di AP lah, macam-macam. Okey. Okey, tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi dekat FMT. Tiada guna saya merayu kerana keputusan itu telah dibuat oleh Presiden UMNO tanpa melalui lembaga disiplin, katanya. Berdasarkan surat pemecatan bertarikh 8 Disember ditandatangani Setiausaha Agong Ashraf Wajidin Josuki, Isam dipecat kuasa serta merta di bawah pasal 10.6 dibaca bersama pasal 5.9 Perlembagaan UMNO. Ini kerana tindakannya yang melanggar etika ahli UMNO. Okeylah tuan, Syam Jalil dah kena pecat. So lepas ni dia tak perlu respon lah apa dia cakap. Pelik-pelik lantak dia lah apa yang dia cakap kan. So tak perlu dia mesti dia kritik UMNO, terpulang pada dia lah, sebab mungkin lepas ini dia akan mula menyerang UMNO lah sebab dia dah kena pecat hari ni. Dia tak kena pecat pun dia dah serang juga. Dia kena pecat mungkin berbisa lagi lah kot serangan dia nanti. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian Abu Bakar dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.